تحية من عند الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزحرنا ومولانا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين النبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد فالمكرم والمحترم yang berbahagia lagi dimulakan oleh Allah, Al-Fadhil Tuan Pengurusi Masjid, para pimpinan jawatan kuasa yang saya sayangi, tuan-tuan guru, para alim ulama yang saya rindui, seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Marilah sama-sama, sebelum kita memulakan pengajian hadis pada pagi ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama membukanya, yaknilah dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bihamdika mutafarriqun wa kullu ma Sadaqallahul Azim. Muslimin muslimatnya berbahagia, pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat suatu karyanya sangat hebat, yang merupakan karyanya pertama di alam Melayu, yaknilah karyanya telah ditulis oleh almarhum Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi. Siapakah pengarang karya ini? Maka beliau telah dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah, yaknilah pada 28 bulan Zulqa'dah tahun 1313 Hijrah, bersamaan dengan 1893 Masihiyah, yang mana pada tahun 1903 beliau akhirnya telah pulang ke tanah Melayu bersama dengan ahli keluarganya, yang mana beliau telah mendapat didikan awal di sebuah sekolah Melayu di Lubuk Merbau di Perak. Seterusnya menyambung pelajaran ke sekolah pondok Syekh Wan Muhammad, yaknilah di Bukit Candan di Kuala Kangsar di Perak, dan pondok Tuan Husin Al-Mas'udi di Kedah, pondok Syekh Ahmad Fatani di Bukit Mertajam Pulau Pinang. Seterusnya pondok Tok Kenali di Kelantan, dan kesungguhan serta kehebatan dirinya di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala terbukti tatkala mana beliau baru berumur 10 tahun. Tuan-tuan, beliau telah menghafaz sebanyak 16 juzuk Al-Quran, di samping kitab-kitabnya lain.
Dan bila mana beliau telah memiliki ilmu pengetahuan di merata-rata tempat, maka Syekh Idris Al-Marbawi bertugas sebagai seorang guru agama di Perak. Namun kerana semangatnya mendalam, kasihnya begitu segar terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka lalu beliau telah pergi ke Universiti Al-Azhar pada tahun 1924 dan telah berjaya mendapatkan ijazah aliyah dari universiti berkenaan. Jadi kitab Bahrul Mazi ini adalah merupakan sebuah kitab yang sangat hebat yang telah dikarang oleh beliau, bahkan menjadi suatu kepelikan dan suatu bukti kehebatan tentang ilmu beliau. Walaupun kitab ini tuan-tuan ditulis menggunakan metodologi Melayu Jawinya lama, tetapi kitab ini tuan-tuan telah diterbitkan di Mesir. Ini kehebatan kitab Bahrul Mazi. Dan kitab Bahrul Mazi ini tuan-tuan ialah kitab mukhtasar sahih At-Tirmizi wa syarhuhu bi lughatil Jawi al-Malayu al-musamma Bahrul Mazi. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah, dan kitab ini mengandungi 22 jilid yang dirangkum di dalam 11 buah buku dan mengandungi 8,200 masalah agama berkaitan dengan soal dunia dan akhirat. Tuan-tuan yang berbahagia, yang mana kitab yang kita pilih untuk kita bincangkan adalah daripada juzuk ke-17, Abwabu Sifatul Qiyamah Warraqa'iqil wal Waraq, bab yang menyatakan sifat hari kiamat, pelembut hati dan warak. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fil qiyamah, babnya telah datang ia pada menyatakan kiamat. An Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjumanu fayanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu thumma yanzuru ash'ama minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu thumma yanzuru tilqa'a wajhihi fatastaqbiluhu an-nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harran nar walau bisyiqqi tamratin falyaf'al. Hadis hasanun sahih. Daripada Sayyidina Adi bin Hatim, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada kamu, daripada laki-laki, melainkan lagi akan bercakap dengan dia oleh Tuhannya pada hari kiamat, dan tiada antaranya dan antaranya orang yang membahasakan, yaknilah juru terjemah, maka melihat ia ke sebelah kanan daripadanya, maka tiada nampak sesuatu melainkan suatu yang dipersembahkannya. Kemudian dilihatnya ke sebelah kiri daripadanya, maka tiada nampak ia akan sesuatu melainkan sesuatu yang dipersembahkan akan dia. Dan kemudian melihat ia tentang mukanya, maka berharap kepadanya neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kuasa daripada kamu bahawa memelihara mukanya akan panas neraka, jikalau dengan sebelah kurma, maka hendaklah diperbuat. Hadis hasan sahih. Hadis yang kedua, An Ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tazalu qadama ibnu Adam yawmal qiyamati min indi rabbih hatta yus'al an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa madza amila fima alima. Hadis gharibun. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tiada berubah dua kaki anak Adam pada hari kiamat daripada sisi Tuhannya hingga ditanyai daripada 5, daripada umurnya,
pada apakah dihabiskannya, dan daripada mudanya, pada apa dipakainya, dan daripada hartanya, daripada mana didapatnya, dan pada apa dibelanjakannya, dan apa diperbuatnya pada barangnya diketahuinya. Hadis gharibun. Muslimin muslimatnya berbahagia. Yang pertama, bila mana kita membicarakan dua buah hadis ini, tuan-tuan, kita nak tengok firstly tuan-tuan tentang para sahabah yang telah mengambil hadis ini, meriwayatkan hadis ini daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya tuan-tuan, yaknilah Sayyidina Adi ibn Hatim At-Tai. Siapakah Sayyidina Adi bin Hatim? Sayyidina Adi bin Hatim telah bermusuh dengan baginda sallallahu alaihi wasallam kurang lebih tuan-tuan selama 20 tahun. 20 tahun bukan suatu masanya singkat. 20 tahun tuan-tuan, dia sangat dendam dan bermusuh dengan Islam. Yang mana akhirnya dengan hidayah yang telah diberikan oleh Allah, hidayah yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya tuan-tuan dia telah memeluk Islam bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Sayyidina Adi bin Hatim At-Tai, dia adalah seorang anak lelaki kepada seorang penyair yang handal yang bernama Al-Hatim At-Tai. Sangat terkenal dengan adabnya, sopannya, budi bahasanya di kalangan orang Arab. Yang mana tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, dan Adi telah mewarisi marga dari ayahnya. Dia telah dikukuhkan dengan jawatan di kalangan orang At-Tai, dan sebagian besar kekuatannya terletak pada fakta bahawa 1/4 daripada jumlah apapun, bila mana kelompok At-Tai mendapat harta rampasan perang, maka 1/4 daripadanya akan diberikan kepada Sayyidina Adi bin Hatim. Dan Sayyidina Adi pernah bergabung dengan tentera Islam di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Adi bin Hatim telah menentang orang yang memberontak, mereka yang telah murtad, bersama-sama dengan Sayyidina Khalid Al-Walid. Beliau juga telah berjaya menyerang bumi Iraq, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah. Dan walaupun selama 20 tahun dia dendam pada Islam, dia benci pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun akhirnya tuan-tuan dia masuk Islam, dan dia telah disantuni oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ambillah pengajaran daripada kisah Sayyidina Adi bin Hatim. Lagu mana zaman kita lah ni tuan-tuan, kita perhati, kita tengok, walaupun umat Islam terutama di Malaysia ni tuan-tuan agak bermusuh, berdendam dari sudut politik kepartian, adanya sampai 40 tahun, ada 50 tahun, adanya sampai kaki langkah dalam masjid pun tak mau masuk. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dendam punya pasal, tak mau pada Islam, tak suka pada ulama. Tapi hari ini tuan-tuan, bila berlaku penyatuan ummah ni suatu good news, satu perkara yang bagus. Bila mana orang Islam di negara kita lah ni tuan-tuan, dia lupa semua dendam ulama, semata-mata dikasih pada Allah dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan kiambang kembali bertaut, tuan-tuan. Tapi ramai juga orang yang kadang-kala dia tak faham. Paling kita pelik di kalangan orang yang mengajar agama, yang bila dia tengok orang Islam ni bersatu, dia tengok orang Islam kena jadi kuat, tuan-tuan, dia marah. Dia habaq kata jalan nak pergi neraka. Benda hud Nabi suruh buat, dia habaq jalan nak pergi neraka, tuan-tuan. Ni adalah merupakan suatu mistik, suatu masalah, suatu kesilapan yang telah dikeluarkan oleh mereka yang sangat mempunyai agenda tertentu bagi menghancurkan Islam di dalam negara kita. Jadi tuan-tuan, kebetulan pagi ini kita cerita tentang kisah Sayyidina Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni tuan-tuan, apa dia tak kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Apa dia tak maki Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa dia tak buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi akhirnya tuan-tuan, dengan taufik, dengan hidayah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia akhirnya bersama-sama dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, waktu depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah kut nak habaq kalimah yang tak elok pada dia, nak pergi pali dia, nak pergi sindir dia. Nabi tak pernah buat lagu tu tuan-tuan. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup hormat pada Adi bin Hatim. Nabi panggil masuk dalam rumah. Bahkan Nabi suruh dia duduk pada hamparan yang selalu Nabi duduk atas hamparan berkenaan. Ini tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan dia. Jadi tuan-tuan, bukalah tangan seluas-luasnya. Terimalah teman-teman, sahabat-sahabat kita yang dulu barangkali mereka bermusuh dengan kita, tetapi hari ini mereka kembali tuan-tuan kerana Allah dan juga Rasulnya. Semata-mata kerana kita nak melihat Islam ni tuan-tuan tidak dihina, Islam tidak dijijak, dipijak oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, tunjuk pertama kisah Adi bin Hatim. Yang keduanya pula tuan-tuan, cerita Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang kalau dia baca Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan berteriak. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menangis tuan-tuan. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tuan-tuan disebut kaki dia tu betih halus. Orang Kedah abang halus. Bukan takat betih tu halus, bakal bengkok. Pernah satu masa tuan-tuan, tatkala mana beliau berada dalam masjid Nabi, tiba-tiba datang angin yang kencang. Kain dia tersingkap. Nampak betih halus tuan-tuan. Di kalangan para sahabat ada orang yang duk pergi gelak pada dia. Sebab sahabat pun dia serupa kita. Kan serupa dari sudut punya perasaan. Jadi tuan-tuan, bila sahabat tengok, sahabat pergi gelak. Maka bila sahabat gelak, ditegur oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi habaq apa? Nabi bagi tahu iman hangpa semua mau kalau pi timbang berat lagi sebelah betih dia. Tuan-tuan, ni kehebatan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan bila mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud telah meninggal, tuan-tuan bayangkan betapa arasy Allah Subhanahu wa taala bergoncang. Ini kata hebatnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mengaji hadis, kita kena kenal siapa sahabat baginda radhiyallahu taala alaihim yang telah mendatangkan hadis ini kepada kita. Dia serupa kita pergi rumah kenduri. Tuan-tuan, jangan kita masuk dengan tuan rumah tak jumpa. Hambalah makan sampai 4 pinggan kenyang belahak 20 harakat. Dengan tuan rumah tak jumpa. Tiba-tiba balik tuan-tuan pun tak salam juga. Ni namanya tuan-tuan tak ada adab. Tunya dia bantai sampai 4 pinggan. Berkat tak ada, makan tak reti kenyang. Tuan-tuan, tapi kalau satu orang dia pilih salam dengan tuan rumah, pergi makan kenduri, tuan-tuan, berkat pada makanan 1 pinggan pun dah cukup. Balik salam pula beritahu kita nak balik. Tuan-tuan, ni adab. Sama juga bila ke mana kita mengaji ni tuan-tuan. Sebab tu kalau tengok dalam kitab Ta'limul Muta'alim, sangat-sangat ditekankan masalah adab tuan-tuan. Adab ni kena jaga. Begitu juga dalam kita membincangkan hadis, tuan-tuan, kita kena tahu siapa sahabat yang telah mendatangkan hadis ini kepada kita. Sahabat ni tuan-tuan generasinya hebat. Dia iktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, punca sahabat ni hebat satu. Sebab apa? Sebab sahabat ni tuan-tuan, mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sahabat ni tuan-tuan, nama-nama kita sebut tadi, dia pergi berjuang duduk sebelah Abu Lahab, tuan-tuan, dia nak hebat tak? Maka kalau nama-nama kita habaq tadi ni tuan-tuan, dia duduk sebelah Abu Jahal, tuan-tuan, Allah muliakan tak? Tuan-tuan, jawapannya sudah tentulah tidak.
Tapi sebab bila mereka bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ta'rif sahabah, mereka mestilah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman bukan sekadar waktu Nabi itu hidup, tetapi sehinggalah biarpun Nabi telah wafat, sehingga mereka mati, mereka tetap konsisten atas iman mereka itu, maka itu dinamakan sebagai sahabah. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, telah berkata pengarang kitab ini, ketahuilah kiranya ya saudaraku, sebelum didatangkan hadis yang menunjukkan atas kiamat dan berhimpun sekalian manusia pada harinya itu, lebih dahulu hendaklah menerangkan kiamat itu dan harinya, iaitu diambil kenyataannya daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, sebagainya telah dihimpunnya dan disusunnya di dalam karangannya daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, hendaklah bersedia kamu hai orang yang miskin daripada bekal akhirat, bagi bekalan harinya besar pekerjaannya, laginya panjang masanya, laginya keras perintahnya, dan bersangatan huru haranya, dan hisapnya, dan balasannya, lagi hampir masanya, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innakum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, sadaqallahul azim. Bahawasanya sekalian manusia nampak akan hari kiamat itu jauh lagi, padahalnya kami nampak akan dia tidak jauh lagi. Suratul Ma'arij ayat ke-6 dan juga ke-7. Tuan-tuan, pengarang kitab ini telah memulakan perbicaraan hadis ini, yaknilah dengan kalam yang telah diambil daripada seorang ulama yang memakai gelaran Hujjatul Islam. Apa makna Hujjatul Islam? Tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali adalah merupakan seorang Hujjatul Islam. Zaman dulu ni tuan-tuan, kalau dengar siapa sebut, Imam Ghazalinya sebut, tuan-tuan takkan ditanya lagi mana dalil Al-Qurannya, mana hadisnya, tidak akan ditanya. Sebab dah tahu yang sebut itu Hujjatul Islam. Tuan-tuan, hujah bagi umat Islam. Tuan-tuan, nama Al-Imam Al-Ghazali sebetulnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir di sebuah daerah namanya Tus di Iran, di sebuah kampung namanya Ghazalah. Sebab itu dipanggil sebagai Al-Imam Al-Ghazali. Maka disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila kita cerita pasal kiamat ni tuan-tuan, Imam Ghazali bagi tahu apa? Imam Ghazali bagi tahu tuan-tuan betapa yang dikatakan hari akhirat itu adalah merupakan suatu hari yang sangat besar pekerjaannya tuan-tuan, yang sangat panjang akan masanya, yang keras perintahnya, yang bersangatan akan huru haranya. Jadi tuan-tuan, apa beza hari akhirat dan hari kiamat? Dua kalimah ni tuan-tuan kena tahu beza dulu. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut hari akhirat, akhirat ni tuan-tuan hari akhir bagi kita. Maknanya apa? Bila kita mati, hari akhir mati kita tuan-tuan, bermulalah akhirat. Tu akhiratnya disebut sebagai akhirat yang kecil. Dan ada pun akhirat yang besar bila mana ditiup sangkakala pada kalinya kedua, maka berlakulah akhirat yang besar tuan-tuan. Apa pula yang dinamakan sebagai kiamat? Tuan-tuan, disebut kiamat kata ulama, di sini ada beberapa pandangan. Cuma disebut di dalam kitab, wasummiya bihi liqiyamil mauta fih min quburihim wal qabru minad dunya. Dinamakan kiamat kerana mayat-mayat akan dibangkitkan dari kubur masing-masing, dan kubur merupakan suatu bahagian daripada dunia. Dan disebut dalam satu pandangan, waqila fasilun bainad dunya wal akhirah.
Dan kubur ni tuan-tuan adalah merupakan pemisah antara dunia dan akhirat tuan-tuan, fasil baina dunia wal akhirah. Dan kubur ni juga kata ulama, fal qabru minal akhirah, kubur daripada akhirat. Walidha yaquluna man mata qamat qiyamatuhu ay sughra. Jadi kubur ni bahagian daripada alam akhirat. Oleh sebab itu para ulama berkata, barang siapa yang mati maka telah datang akan kiamatnya. Yang inilah disebut sebagai kiamat sughra, kiamatnya kecil. Wa summiya qiyamatun ala hadzal qawli liqiyamil mayit fihi min al-idja'i ila al-qu'ud li su'alil malakain thumma dhumma al-qabru alayhi fa ashbaha yawm al-qiyamatil kubra. Dan dinamakan kiamat berpandukan kepada pandangan ini tuan-tuan, adalah kerana bangunnya mayat daripada kubur, dari tidur di dalam keadaan berbaring, dibangunkan pula di dalam keadaan duduk. Maka didudukkan mayat itu yaknilah untuk menjawab pertanyaan dari dua orang malaikat. Dan kemudian kubur itu akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara itu sama sebagaimana kiamat kubra. Dan telah berkata Syekh Zamakhsyari, awwaluhu min waqtil hasyri ila ma la yatanaha aw ila an yadkhula ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an nar. Kata beliau, permulaan kiamat adalah dari waktu dikumpulnya manusia sampai tidak ada batas waktu akhirnya, atau sampai masuknya penghuni syurga ke dalam syurga dan masuknya pula penghuni neraka ke dalam neraka. Dan ukuran waktu kiamat kata ulama, wa miqdaruhu binisbati ila al-kufari 50,000 sanatin. Bila mana kiamat itu diukur bagi orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kadar kiamat, ukuran kiamat adalah selama 50,000 tahun. Sebab apa 50,000 tahun? Kerana kata ulama, li syiddati ahwalih, kerana sangat hebat akan bencananya. Wa huwa akhafu min salatin maktubah fi dunya binisbati ilal mu'min. Dan adapun bagi orang yang beriman, maka waktu kadar kiamat itu lebih ringan dari solat fardu di atas dunia. Ini tempoh kiamat bagi orang yang beriman tuan-tuan. Dan disebut kadar waktu kiamat itu wa yatawassatu min usatil mu'minin. Kadar kiamat itu tuan-tuan bersifat pertengahan bagi orang yang beriman yang telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi 50,000 tahun tadi, kata ulama, bagi orang mukmin yang melakukan dosa pada Allah, yang jenis tak mau sembahyang, puasa celang-celung, Quran tak mau buka, selawat jauh sekali, tambah lagi dengan maksiat, bagi orang yang jenis macam ni tuan-tuan, 50,000 tahun tu tuan-tuan bagi dua, maknanya kurang lebih 25,000 tahun akhirat tuan-tuan. Tu kadar ukuran kiamat bagi seorang mukmin yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang berbahagia, sebab itu kalau kita tengok di dalam sebuah kitab yang bertajuk Maraqil Ubudiyah, siapa karang kitab ni? Yang karang kitab ini namanya Kiai Nawawi Banten. Disebut bahawasanya satu orang yang bila mana dia hidup atas dunia tuan-tuan, waktu malam dia lena, dia tidur. Tiba-tiba tuan-tuan, pagi-pagi dia akan dikejutkan dengan azan subuh. Siapa-siapa yang kalau dia boleh bangun jawab azan subuh, jawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah tuan-tuan di akhirat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang lembut, dengan panggilan yang penuh ketenangan tuan-tuan. Tetapi bagi mereka yang gagal menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini lalu kemudiannya pada hari akhirat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan panggilan yang sangat keras, tuan-tuan. Tuan-tuan yang budiman, dan disebut oleh pengarang kitab ini, kerana akan datang ia dan tiap-tiapnya datang itu hampir jua. Pada hari kiamat, dilihat langit telah pecah belah ia, dan bintang-bintang itu telah bertaburan ia dengan sebab goncangan hari itu. Dan segala bintang yang bercahaya dan menerangi telah berubah warnanya. Dan matahari pun pada hari itu padam cahayanya, dan gunung-gunung pun habis berterbangan ia, dan awan-awan pun tidak menurun hujan lagi, dan segala binatang pun habis dikumpul, supaya dibalas bila perbuatan satu-satunya dengan lainnya. Kemudian dikembalikan jadi tanah, dan laut-laut naik gelembung ia, dan nyawa serta badannya pada hari itu dipersatukan keduanya, dan neraka jahim dinyalakan dia, dan dimarakkan dia, dan syurga dihampirkan dia kepada orang-orang mukmin. Maka pada hari kiamat itu, sudahlah gunung itu habis lebur ia, dan bumi itu telah terbentang ia sebagai tikar, tiada bergunung dan tiada berbukit lagi. Dan pada hari itu engkau lihat bumi bergoncang ia sehabis-habis goncangan, dan dikeluarkannya dari dalam perutnya akan segala apa yang ditanam daripada emas, perak, dan orang-orangnya mati. Pada hari itu keluarlah orang-orang daripada kuburnya dengan bertaburan semuanya, pergi berhimpun satu tempat perkumpulan, supaya melihat semua orang itu akan amal-amalnya dan balasannya. Pada hari kiamat itu cabut gunung daripada tempatnya, dengan bumi-buminya berlaga sesama sendirinya sampai jadi hancur lebur. Maka pada hari itulah berlaku kiamat, dan belah pula langit. Maka iaitu pada hari itu tidak kukuh dan tidak kuat lagi ia, dan segala malaikat tinggal di tepi-tepinya, dan dijunjukkan arsy Tuhanmu itu di atas batu kepala segala malaikat itu. Iaitu pada hari itu 8 malaikat. Pada hari itulah dibawa sekalian kamu ke hadapan Tuhan kerana berhisap. Maka tiada tersembunyi daripada kamu oleh satu perbuatannya tersembunyi, melainkan semuanya diketahui Tuhan belaka. Dan pada hari itulah diterbangkan segala gunung-gunung menjadi abu angin ia, dan nampak bumi yang di bawah gunung itu timbul ia. Pada hari itulah bergoncang bumi sehabis-habis bergoncang. Pada hari itulah jadi sekalian orang itu sebagai rama-rama yang bertaburan, dan jadi gunung semacam bulu yang berkelebangan. Pada hari itulah jadi cengang-bengang di dalamnya oleh tiap-tiap perempuan yang menyusukan anaknya, tiada tahu mempersusukan, dan jadi teranak oleh orang yang bunting-bunting akan anaknya, dan dilihat oleh orang sebagai mabuk, padahalnya bukannya mereka itu mabuk, bahkannya sebetulnya ialah turun azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat kerasnya. Pada hari itulah bertukar bumi lain daripada bumi yang ada ini, dan bertukar langit daripada langit yang ada ini, dan keluar sekalian orang dari dalam kuburnya kerana berhimpun berhisap pada Tuhan yang Esa lagi Maha Kuasa. Pada hari itulah orang-orang yang berbuat maksiat itu tidak akan boleh bercakap, dan tidak ditanya padanya daripada segala kesalahan yang diperbuatnya, bahkan dipegang jambulnya atau kakinya, atau jambulnya dan kakinya dilempar masuk neraka. Pada hari itulah didapati oleh tiap-tiap orang akan balasan amalnya yang baik-baik itu dengan baik, dan didapati tiap orang yang berbuat jahat dengan kesilapan itu, sukalah ia kiranya antara kesalahannya itu beberapa masa yang jauh. Pada hari itulah tahu tiap-tiap orang akan apa yang telah disediakannya daripada kebajikan atau kejahatan, dan dilihatnya apa yang dibawanya daripada amalnya atau yang tidak dibawanya. Pada hari itulah keluar segala lidah orang-orang yang fasih-fasih daripada berkata, padahalnya anggota-anggotanya boleh bercakap. Tuan-tuan balik tengok muka surat 461 di dalam kitab Ihya Ulumuddin juzuk yang ke-10. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ni semua ni tuan-tuan cerita pasal apa? Semua ni tuan-tuan dia cerita tentang kedahsyatan hari kiamat.
Tuan-tuan, kita ni semua kena make preparation. Kita kena buat persediaan, tuan-tuan, sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, atas dunia ni Allah dah tunjuk. Adakah tuan-tuan lupa pada tahun 2004 bila mana tsunami membadai negara? Tuan-tuan, baru sikit Allah tunjuk. Kita yang berdiri merasa terawang-awang. Kepala rasa pening, tuan-tuan. Rasa macam mabuk tapi tak mabuk. Tuan-tuan, ni contoh. Contoh bila mana bumi cuma digoncang sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya masih ingat waktu saya pergi di satu tempat, nama tempat tu Pariaman. Pariaman ni tuan-tuan duduk di mana? Pariaman ni tuan-tuan berada di Padang. Padang ni duduk di mana? Padang ni tuan-tuan dia berada di Kepulauan Sumatera. Dia sebelah barat. Ataupun orang panggil Sumbar, Sumatera Barat. Jadi tuan-tuan, bila saya sampai waktu itu, kebetulan berlaku gempa bumi di Padang. Tuan-tuan, saya tengok memang total hancur, tuan-tuan. Tengok showroom kereta pun habis, serupa kena bedil dengan bom. Tengok masjid, adanya elok, adanya runtuh, tuan-tuan. Tengok hotel, ada hotel tak runtuh tapi bangunan dia retak. Dah banyak hotelnya tak runtuh ni, tuan-tuan, sebab atas tu bumbung ni tu dia buat serupa bumbung rumah gadang, serupa tanduk kerbau. Ni kata hebat teknologi orang dulu. Teknologi orang dulu ni, tuan-tuan, barangkali dia tengok kerbau tu berlaga, tuan-tuan. Kekuatan kerbau tu duduk pada tanduk dah. Jadi Padang ni, tuan-tuan, dia satu bumi yang tak pernah sunyi dari gempa bumi. Sebab tu kalau pi tengok rumah-rumah di sana, dia punya bentuk, kalau tempat kita ni serupa rumah sebelah Negeri Sembilan. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya bila jadi tu, saintis dia turun, dia pergi periksa, dia tengok, tuan-tuan, bumbungnya macam tu, dia mampu menyerap kesan goncangan gempa. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi waktu saya sampai tu, tuan-tuan, datanglah beberapa orang muslimat, ibu-ibu di sana. Tuan-tuan, apa dia bagi tahu? Dia bagi tahu mula-mula bumi tu kena goncang, tuan-tuan, waktu lepas asar. Time tu, tuan-tuan, orang baru balik kerja. Tuan-tuan, kita tak boleh nak imagine. Bila kita dengar apa yang dia cerita tu, tuan-tuan, nak imagine tak boleh. Dia cerita macam mana Allah Ta'ala menjadikan tempat yang kami pijak ni, Pak Ustaz, dah macam agar-agar. Dah lembut, nak pijak tak boleh. Celah-celah rumah kami, kata mereka, tiba-tiba keluar air yang sangat hitam, bunyinya memekakkan telinga, bahkan api pun, tuan-tuan, keluar daripada perut bumi. Tuan-tuan, bila jadi macam tu, tuan-tuan, kata mereka, kami cuma fikir adakah kiamat telah berlaku, adakah kiamat dah jadi. Sampai, tuan-tuan, kata mereka punya takut kami dengan tsunami, pakat cari bukit semua. Habis, tuan-tuan, ada kereta tinggal, ada rumah tinggal, ada kedai tak tutup pun tinggal habis, pakat pergi cari bukit. Sebab apa? Takut jadi tsunami. Tuan-tuan, 1 pekan kosong. Tuan-tuan, benda ni jadi bukan lama. Dia berlaku tak sampai 5 minit, tuan-tuan. Tuan-tuan, tu baru sikit goncangan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuba tu terfikir lagu mana kalau kiamat ni berlaku. Sebab tu tadi Imam Ghazali sebut betapa gunung yang kita nampak besar, gunung yang kita nampak tinggi, gunung yang kita nampak kukuh, tiba-tiba jadi serupa tikar, tuan-tuan. Jadi serupa hamparan. Tuan-tuan, bintangnya bercahaya, yang kita tengok berkelip-kelip di awal di langit, tiba-tiba bintang tu boleh gugur. Tiba-tiba cahaya tu boleh padam.
Tuan-tuan, ni semua bergambarkan kepada kita betapa dahsyatnya bila mana kiamat itu berlaku. Tuan-tuan, dan pada hari itu yang lebih menakutkan lagi, tuan-tuan, kita tak boleh nak sembunyi barang sesuatu pun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia ni tuan-tuan, mungkin main masjid, hang bawa ketayab, hang pakai jubah, hang pegang tasbih, hang bawa Quran, hang keluar masjid, hang pergi melancong, hang pergi belah Thailand, hang masuk danau, hang masuk rumah urut, hang berkepit dengan perempuan, hang bogel dengan perempuan. Tuan-tuan, walaupun orang masjid tak tahu, Allah tahu. Dan satu masa nanti tuan-tuan, tiba satu masa, semua perkara tu Allah Ta'ala akan tunjuk bila mana kita duduk pada hari kiamat. Tuan-tuan, waktu tu nanti semua pakat malu. Semua pakat malu tuan-tuan. Bahkan bukan kata kita, tuan-tuan, hatta para sahabat. Sampai Nabi SAW merayu, "Hum ashabi." Malaikat mengikutip seorang demi seorang, kelas seorang demi seorang. Tuan-tuan, adanya malaikat letak sebelah kanan, adanya malaikat pergi bubuh sebelah kiri. Huduk sebelah kanan kita panggil ashabul yamin. Huduk sebelah kiri tuan-tuan kita panggil ashabul shimal. Nabi merayu pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diapa-apakan. Ni semua sahabat aku. Aku jadi saksi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jawab pada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kamu tak tahu lepas daripada kamu wafat apa yang mereka telah lakukan." Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Taala. Dan waktu tu waktu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperasingkan, ada duduk belah kanan, ada duduk belah kiri. Tuan-tuan, kata ulama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagu mana baginda sallallahu alaihi wasallam boleh kenal? Tuan-tuan, dengan pancaran anggota yang bercahaya. Sebab apa cahaya tu keluar? Sebab kerana wudu yang diambil oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, wudu ni tuan-tuan tidak disyariatkan kepada umat-umatnya lain kecuali umat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila manusia nanti pada hari kiamat mereka dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok tu, dia kenal tuan-tuan. Sebab berpandukan cahaya-cahaya yang keluar dari anggota wudu itu. Sebab tu tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah atas dunia ni tuan-tuan, berwuduklah bagi sempurna. Kerananya akan menyebabkan kita dikenal oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan kerana cahaya yang keluar daripada anggota wuduk itu. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah Taala sekalian. Dia bila kita cerita bab kiamat ni tuan-tuan, timbul satu masalah. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Barul Mazi, berkaitan dengan bercakap dengan Tuhan pada hari akhirat. Tuan-tuan sekalian, kata pengarang kitab ini, sesungguhnya tiap-tiap orang itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai dibawa seorangnya di dalam dunia ini ke hadapan raja besar di dunia. Maka ditanya kepadanya, bersemulut dengan Tuhan, tidak dengan ada tukang cakapkan atau orangnya di tengah. Maknanya tuan-tuan, kalau atas dunia ni kita pergi mahkamah, kalau kita tak faham bahasa, berlaku pula di negara orang tuan-tuan, dia akan buat main nanti satu penterjemah pada kita yang akan jadi juru bicara antara tu hakim dan orang yang kena tuduh OKT tu. Tapi di akhirat ni tuan-tuan, tidak ada turjuman, tidak ada penterjemah, tidak ada yang akan menjadi juru cakap bagi pihak kita, yang mana kita sendiri tuan-tuan akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditanya semuanya daripada apa yang kita buat di dalam dunia, kecilnya dan besarnya, banyaknya dan sedikitnya, dan seseni-seninya, dan bermula dalil yang menunjukkan atasnya demikian itu ialah sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, ma minkum mir rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Hadis yang kita bincangkan tadi, yaknilah tuan-tuan,
tiada daripada sekalian kamu daripada orang laki-laki dan perempuan, melainkan akan berkata-kata dengan Tuhannya pada hari kiamat, dan tiada antara seseorang itu dengan Tuhannya orang tengah yang memperkatakan, dan tiada juru bahasa, tuan-tuan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullukum atihi yaumal qiyamah farda. Sadaqallahul azim. Dan sekalian manusia semuanya datang kepada Tuhannya pada hari kiamat dengan tunggal, dengan sebatang kara, tiada bersama-sama anaknya atau bapaknya atau hartanya yang boleh menjadi penolong dan pembantu bicaranya. Tuan-tuan balik tengok surah Maryam ayat 95. Tuan-tuan duduk atas mahkamah dunia ni pun gerun dah, tuan-tuan. Saya ada pengalaman. Saya tak tahu tuan-tuan ada ke tak ada. Kan saya ada pengalaman duduk dalam kandang orang salah. Sebab kes apa, tuan-tuan? Boleh agak kot. Kes, tuan-tuan, walaupun isteri kita naik mahkamah setuju bagi kita tu kahwin, tapi sebab kita kahwin ni, tuan-tuan, tak maklum kat pejabat agama. Walaupun bini kita bagi, tapi pejabat agama tak tahu. Tuan-tuan, tetap undang-undang atas dunia ni dikira salah. Walaupun, tuan-tuan, pegawai di Maik tu kawan kita, dia kata apa, Syekh, nanti anda akan tolong buat rayuan hukuman pada entah, sebab entah pun kahwin, isteri bagi kebenaran, tak ada masalah. Tapi, tuan-tuan, bila kita duduk dalam situ, dengar hakim panggil nama tu, bahawasanya kamu pada sekian-sekian tarikh, sekian-sekian masa, telah bernikah di masjid sekian-sekian, masa sekian-sekian, tanpa mendapat kebenaran pejabat agama, di bawah akta sekian-sekian, kamu telah didapati bersalah, akan dikenakan hukuman sekian-sekian. Hakim tu duduk tengok, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, duduk dalam tu ketak lutut juga. Saya pun, tuan-tuan, kita ikut cakap pegawai agama tadi. Bila hakim tanya mengaku salah ke tidak, tuan-tuan, duduk belakang ni ramai anak murid pakai duduk gelak. Kata aku mampu dah hari ni. Dah lah kena panggil kes pertama, kan? Kes pertama. Dia pagi tu banyak kes, saya kes mula-mula. Tu hakim pun tengok kita, syak gelak. Kita pun jadi selarunya ni. Saya pun lah sekali duduk dengar janji pegawai agama. Tu hakim saya mengaku bersalah. Tuan-tuan, dia ingat kata selesai. Dia tanya pula, dia gempak lagi. Dia kata, adakah OKT? Dia panggil saya OKT. Adakah orang kena tuduh ni sedar dengan pengakuan bersalah, maka OKT boleh dikenakan penjara tak kurang sekian-sekian ribu, penjara tak kurang sekian-sekian tahun, denda tak kurang sekian-sekian ribu, penjara tak kurang 3 tahun, denda tak kurang 5,000. Nak teruskan mengaku atau lagu mana? Tuan-tuan lagi pasang, kata mampu dah. Selagi mau, kalau dia tak bagi ringan hukuman, macam mana, tuan-tuan? Mau tidur dalam lokap 3 tahun penjara. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, saya kata tu hakim, okey, saya tetap kekal dengan pengakuan bersalah. Barulah tuan-tuan tengok pegawai agama tu bangun. Dia kata apa? Pegawai agama tu faham, Tuan Hakim, oleh kerana OKT telah mengaku akan kesalahannya, maka saya minta Tuan Hakim meringankan hukuman. Last kali baru Tuan Hakim muka senyum tengok kita. Dia kata, OKT awak cuma kena denda 1,000 sahaja. Tuan-tuan lega. Kita dulu ingat nak buat kuliah dalam lokap dah hari tu. Tuan-tuan, bukan kira apa lah, bini kita pergi dua-dua, tapi sebab tuan-tuan tak ikut prosedur, tak maklum kepada pejabat agama sebelum pergi akad nikah. Waktu mana tahu kita nak jadi. Pipi tuan-tuan terus jadi terus. Tuan-tuan, tu kata kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak cerita bagi tang ni, tuan-tuan, bahawa atas dunia ni bukan ada kes apa pun. Tu pun bila dengar nama kita tu, hakim panggil OKT, tuan-tuan rasa kecut. Tuan-tuan bayar mahkamah di pada masyar.
Bila mana kita ni buat pula wa na'udzubillah termasuk di kalangan ashabus shimal. Tuan-tuan, waktu tu tak ada siapa nak pergi tolong, tak ada mana pegang bela, tak ada mana pegawai nak duk pi rayu minta ringan hukuman kita, tak ada tuan-tuan. Allah akan tengok daripada apa yang kita buat, dosanya paling kecil seseni-seninya walaupun cuma sebesar zarah sampailah dosa paling besar, tuan-tuan akan dinilai, dihitung satu demi satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takut tuan-tuan pada hari itu buatnya selisih bukan banyak pun. Katalah contohnya baik 100, yang jahat 101. Tuan-tuan, beza cuma satu. Tuan-tuan, Allah firmankan apa di dalam Al-Quran? Firman Allah Azza wa Jal, wa amma khaffas mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Kata Allah, dan bagi mereka nyaringan amal timbangannya pada hari akhirat, ringan mizannya, baginya neraka hawiyah. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Apinya marak menjulang-julang, kata Allah. Tuan-tuan, selisih cuma satu. Kok ni tuan-tuan, bukan cerita orangnya sampai tak mau sembahyang langsung. Ayat ni tuan-tuan, dia bukan cerita pasal orang yang tak mau puasa langsung. Bukan dia cerita pasal orang hanya sampai duk zina turun menurun. Tuan-tuan, ayat ni bukan cerita pasal itu. Ayat ni tuan-tuan, dia cerita satu orang tuan-tuan yang bila mana ditimbang, dia punya jahat dia lebih sikit dibanding dengan perbuatan baik yang dilakukan. Yang tu pun tuan-tuan masuk di dalam ashabul shimal. Yang tu pun tuan-tuan akan dilemparkan masuk ke dalam neraka hawiyah, yang akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam sebuah hadis, sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu pada kita, tuan-tuan, ahwanun nas, seringan-ringan manusia yang akan diazab pada hari kiamat, yang bila mana dipakaikan capal yang diperbuat tali itu daripada api neraka, tuan-tuan, seralung pakai masuk bawah tapak kaki, bawah tumit tu, sahaja masuk tuan-tuan, maka menggelegaklah otak dia tuan-tuan sebagaimana menggelegaknya minyak dalam kuali. Tuan-tuan bayangkan, tu cuma ekonomi kelas. Kalau yang duduk business class dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, apa akan jadi tuan-tuan? Allah abang-abang, baldalnakum juludan liyadhuqul azab. Kami sarung balik kulitnya baru supaya mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, merasi azab. Dah hancur lebur, Allah create balik, Allah buat balik, kena azab, hancur lebur balik. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan agak boleh tahan berapa tahun? Boleh tahan berapa tahun tuan-tuan? Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah, kita tengok bini bersalin pun teruk dah. Bukan kena bakar pun, cuma anak keluar je pun. Saya baru dapat baby tuan-tuan, baru dapat baby, pertama kali baru boleh masuk. Anak ketujuh kebetulan ada rezeki, selama ni tak ada. Selama ni saya nak masuk, nurse kata tak boleh masuk, ramai orang duduk dalam bilik ustaz, tak boleh masuk. Tapi anaknya ketujuh ni alhamdulillah rezeki, boleh masuk, boleh tengok. Tuan-tuan, tengok itu memang sangat menyebabkan, menyedihkan. Tengok macam mana satu orang isteri tuan-tuan bertarung nak melahirkan anak, melahirkan zuriat untuk kita. Tapi tuan-tuan, bila tengok anak tu keluar, sakit pun hilang. Tuan-tuan, tengok tu tuan-tuan, waktu tu kita rasa ish, logo mana dua rasa ish, takut tengok Tuan-tuan bayangkan, tu baru bini bersalin. Ni mau kalau kiamat ni tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan yang tadi Imam Ghazali bagi tahu, kalau bersalin ni tuan-tuan, sakit lagu mana mak pun, anak tu keluar hilang sakit, dia tengok anak tu hilang sakit. Tapi kiamat ni tuan-tuan sangat menakutkan, sampai mak pun tengah menyusu pun jadi bodoh, jadi sampai mabuk, jadi sampai tak tahu nak menyusu anak pun tak tahu, anak pun nanti boleh terlepas tuan. Cuba tuan-tuan bayangkan hebatnya kiamat.
Siapa suami tak kena bini, bini tak kena suami. Masing-masing bawa hai masing-masing, masing-masing takut duduk dan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita atas dunia ni tuan-tuan kena mendatangkan perasaan kegerunan begitu. Terutama dalam solat kita tuan-tuan. Bila kita baca suratul Fatihah, bila tuan-tuan baca suratul Fatihah, tuan-tuan sebut Maliki Yaumiddin. Kata Imam Ghazali, waktu tu bayangkan kedahsyatan kiamat, bayangkan kegoncangan kiamat. Waktu lain jangan bayang lagi. Waktu tuan-tuan akan takbir tu, tuan-tuan kena fokus pada bacaan daripada doa iftitah masuk suratul Fatihah. Tuan-tuan kena fokus. Kalau tuan-tuan puji Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan biarlah benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan waktu lidah duk sebut alhamdulillahirabbil alamin. Time tu tuan-tuan duk bayang kiamat. Tak betul. Kata Imam Ghazali, tu nama dia talbisu iblis. Iblis itu dia sedang melarikan tuan-tuan. Iblis itu sedang merosakkan semayang tuan-tuan. Sebab waktu tuan-tuan sebut alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena memahami, mentadabbur apanya tuan-tuan baca tu. Tuan-tuan tak boleh lalai. Time tu tuan-tuan tak boleh ingat kiamat. Ingat kiamat waktu bila? Bila mana tuan-tuan sebut Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan, tu baru dia nama khusyuk dalam solat. Dia tak boleh waktu tuan-tuan akan takbir tu, tuan-tuan duk terbayang kiamat. Tuan-tuan duk bayang pasal amalan tuan-tuan. Tak boleh. Tuan-tuan, ni cara cerdiknya iblis dia perkenal kita tuan-tuan. Supaya kita tak sedang, supaya kita tak fokus, supaya kita tak memberikan penumpuan terhadap apa yang sedang kita baca waktu kita solat tuan-tuan. Sebab tu bab semayang ni dia kena mengaji bagi reti. Dia tak boleh mengikut-ikut, main cerodong. Kata orang Kedah cerodong. Kata orang KL buta karet. Tuan-tuan, dia tak boleh. Dia mesti kena faham berkaitan dengan tuntutan solat itu. Tuan-tuan sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuan-tuan nak kena kosong jiwa tu betul-betul semata-mata mengingati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wajah tuan-tuan yang menghadap kiblat. Tuan-tuan menghadapkan diri kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuan-tuan, Allah dia bukan ada arah. Muka tuan-tuan cuma menghadap arah kiblat. Tuan-tuan nak menghadap arah kiblat, tuan-tuan telah memalingkan sudut-sudutnya lain, semata-mata nak tengok kiblat, nak menghadap arah kiblat. Jadi tuan-tuan nak menghadap Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu bukan terhad pada tempat, bukan ada arah, bukan ada tempat. Bila makanin, tanpa tempat. Dah tu tuan-tuan menghadap apa? Tuan-tuan, kata Imam Ghazali, sebetulnya hati kita tu, hati kita tu yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berpaling dari segalanya lain, dari segala kepentingan dunianya lain, daripada fikir bab bini, bab anak, bab kerja, bab mak bapak, bab apa lagi. Tuan-tuan kosongkan semua tu. Tuan-tuan cuma mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tu maksudnya. Yang kata khusyuk. Khusyuk ni apa dia? Al khaufu daim, takut kepada Allah berterusan. Barulah semayang kita tu ada nikmat. Barulah bila kita bagi salam tu tuan-tuan, kita puas selesai kita mengerjakan semayang. Jadi sebab tu orang yang betul-betul dia ingat kiamat tuan-tuan, dia akan jaga solat dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia takkan persia-siakan barang satu second, satu saat yang diberikan peluang oleh Allah untuk dia hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, berjuanglah. Bawalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjuanglah sampai Islam ni menang. Jagalah Islam. Tanjung Piai ni tuan-tuan kena pi. Tuan-tuan kena pi. Tanjung Piai ni kena pi. Kita nak tunjuk kita punya keazahan. Kita nak tunjuk kekuatan bangsa Melayu yang beragama Islam, yang jumlah 20 juta lebih ni. Kita nak tunjuk tuan-tuan bahawasanya ni signal. Kita tak redha kepada kelompok-kelompok yang jual amanah rakyat, yang hantam Islam,
yang duk pi sokong orang yang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tunjuk kekuatan kita. Tunjuk kekuatan. Kan sebab tu tuan-tuan saya nak tutup dengan satu pantun pada pagi ni. Kan saya pun tak mau kuliah lama-lama, kuliah subuh pertama speaker pun tak apa nak clear. Kan keduanya pula tuan-tuan masing-masing pakai lapak perut belakang. Kan cuma saya nak abang satu pantun. Kan Tanjung Piai Tanjung Ru singgah sebentar di Batu Pahat. Lah ni semua hampa nak tiru, walaupun dulu hampa kata apa? JST tu jahat. Faham? Jadi tuan-tuan pilih Tanjung Piai. Lah ni tuan-tuan semua hoplah jingga habis. Kan hok dulu kata tak boleh, lah ni semua boleh. Kan hok dulu kata semua merugikan negara, lah ni semua menguntungkan negara, tuan-tuan. Ni satu cerita pelik bin ajaib, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kan perkara-perkara ini mesti dibanteras. Dan kita mesti menunjukkan kita punya power, kuasa kita. Kan jadi baguslah tuan-tuan, orang Islam lah ni pun dah sedang. Dulu kalau saya cerita nanti orang marah. Saya pergi jumpa guru saya yang mulia, Tuan Guru Haji Baba Ismail Sepanjang. Saya ingat lagi di Habang bawah. Di Habang tuan-tuan, biarlah orang kata kat Baba ni atas pagang. Duk atas pagang ni dia kata tinggi daripada orang lain. Bila tinggi daripada orang lain tuan-tuan, dia senang nak nampak. Belah kanan betul ke, belah kanan salah ke, belah kiri betul ke, belah kiri salah ke. Jadi mau kalau nampak betul kita sokong. Mau kalau nampak salah, tuan-tuan kita tegur. Cuma dia abang apa, dia kata Baba ni rasa takut. Kan bila duk tengok Islam duk berpecah di Malaysia, yang akhirnya takut satu hari nanti hampa semua akan merasa kerugian yang bersangkutan. Lah ni tuan-tuan dah berlaku. Lah ni baru tahu kata rugi. Dulu seronok orang janji macam-macam, hok tu tak kena bayar, hok ni hapui, pakat-pakat seronok tuan. Lah ni last sekali dunia pun tak ada apa, akhirat pun terlepas. Mau kalau mati duk pergi sokong orang jenis lagu tu, duk pergi sokong orang yang duk pergi sokong orang yang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita sekali nanti pergi masuk golongan ashabus shimal. Tu yang kita tak mau, wa na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan, kerja dakwah ni ajak orang pada Islam, ajak orang pada Quran, ajak orang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak orang mengagungkan Allah dan mengagungkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang sesuatunya kalau kita mulakan daripada rumah Allah dengan niatnya betul, pitang mana pun insya-Allah dia jadi elok, tuan-tuan. Tu kata hamka. Tapi kalau bermula sesuatu dengan tidak diniatkan kerana Allah, tidak bermula di masjid, tiba-tiba daripada luar masuk ke masjid, kata hamka, tu nama dia tuan-tuan mempergunakan Islam, mempergunakan agama, menggunakan masjid. Sebab tu kita mula dengan ilmu, dengan niatnya betul, kita keluar. InsyaAllah duk tang mana pun dia selamat. Tapi kalau tak fikir hok tu sampai bila orang hina Nabi, tuan-tuan dia duk diam. Bila orang hina ulama, tuan-tuan dia duk diam. Tapi bila mana dia tengok tiba-tiba orang Islam bersatu, tuan-tuan dia hidup main balik. Ni kita pelik, tuan-tuan. Kita pelik sungguh. Terutama dengan anak Pak Awang, dengan anak Pak Samad. Tuan-tuan mau tanya saya kata pelik. Sebab kita duk tunggu selama ni. Nabi kena hina, hampa kata apa? Dr. Zakarnik kena hina, hampa kata apa? Tuan-tuan senyap, sunyi tu Dia ingat kata tak ada dah. Tuan-tuan, tiba-tiba bila orang Islam bersatu, dia main muncul, dia hidup balik, tuan-tuan. Tu kita pun jadi pelik. Lebih pelik lagi keluar beberapa kenyataan. Sampai tuduh bersekedudukan, baru dapat sejak nikah, masya-Allah. Tuan-tuan, apa punya cakap orang macam ni, tuan-tuan? Boleh pakai ke, boleh ikut ke orang macam ni? Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, sebab tu benda-benda yang macam ni kena muhasabah. Saya orang muda, tuan-tuan. Tapi orang muda walaupun dia kuliah, dia muda, dia semangat, dia nak syekh macam mana pun, kita masih jaga kita punya wording. Tapi kita sedih tengok satu ustaz yang telah tua.
Tiba-tiba dia boleh keluarkan words, kalimah, ungkapan, ayatnya macam tu. Tuan-tuan, kita rasa sedih. Tuan-tuan tengok Habib-Habib, ya, dia main ceramah, keluar daripada mulut dia Allah Rasul, Allah Rasul. Tu orang yang fikir Allah Rasul, tuan-tuan. Tajuk kita bagi dekat dia pun, tajuk tu tajuk pasal selawat, pasal Allah Rasul. Tuan-tuan, jarang kita tengok keluar ayat-ayatnya tidak elok daripada mulut para habaib. Sebab tu kita giling kepala. Bila satu ustaz umur pada lanjut, tiba-tiba dia keluarkan satu ungkapan yang cukup meluka dan menggoreskan hati umat Islam di Malaysia, tuan. Sebab tu saya cerita awal tadi, Adi bin Hatim yang dah 20 tahun berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai musuh, tapi bila dia masuk Islam, tuan-tuan, Nabi appreciate dia sampai hamparannya selalu Nabi duduk, Nabi suruh dia duduk, tuan-tuan. Ada Nabi duk pergi kata tak elok dah. Jadi tuan-tuan, tu dengan orang yang jadi musuh Rasulullah. Ni sama-sama Islam ni. Satu bangsa, satu akidah. Tiba-tiba bila orang Islam bersatu, tuan-tuan, dia pergi keluar kalimahnya macam-macam. Saya minta pada tuan-tuan teruskan penyatuan ini, terutamanya kempen Buy Muslim First. Tuan-tuan, tolong teruskan sampai bila-bila pun. Kita bukan boikot, kita mengutamakan. Mengutamakan dan memboikot membawa dua konotasinya berbeza. Tu saya minta para menteri tolong faham. Takkan sampai tak tahu pun boikot dengan utama tu lugu mana. Tuan-tuan, boikot bini, utama bini. Hang tak reti juga. Tak reti juga. Mau kalau hampir boikot bini hang jangan duduk tidur ah. Faham? Tapi kalau utamakan bini, utamakan bini, tengok bini tu dengan siapa? Dengan adik kita. Dia isteri, ni adik, kita utamakan bini. Dua-dua minta duit, kena bagi kat bini dululah. Sebab bini dia nak belanja, contoh kita utamakan dia. Itu masuk utama. Jadi antara dua tu pun dia tak tahu. Tuan-tuan nak jadi menteri lagu mana? Tuan-tuan, saya tengok Akon Safe di Sungai Petani yang selama ni meneru manusia, tuan-tuan, masuk. Kadang-kadang tengok troli tu bukan satu, dua tolak penuh. Kadang-kadang kita tengok penuh dalam tu, tuan-tuan, dengan kicap-kicap Cahaya Nur Alip. Penuh, tuan-tuan, tengok tu tahu ni peniaga. Kesialah, tuan-tuan, tengok. Lagu mana lah orang Islam masuk dalam kedai dah, dia mau kata darah barang lagu tu habis, tuan-tuan. Tuan-tuan, lah ni kita syukur pada Allah. Ustaz-ustaz kita duduk pergi kempen, tuan-tuan, lah ni orang dah sedang. Akon Safe Sungai Petani tu kosong, tuan-tuan. Sampai mak rempit tu ambil selfie stick tu, dia pergi pukul gambar dia, ambil gambar, tuan-tuan, buat dalam Facebook. Dia kata apa? Tanda kiamat, Akon Safe dah kosong. Tu budak-budak muda. Tuan-tuan, sampai ustaz-ustaz kita duduk kempen beli produk orang Islam. Dia bawa barang, dia duduk pergi jual. Lah ni dia nak pergi ambil barang pun tak ada, tuan. Kita tengok Sidik Noh, dia pergi kempen beli produk ni, dia bawa barang macam-macam, kicap lah, mi lah, toyu tu kicap lah, bawa macam-macam duk kempen. Tuan-tuan, lah ni dia sendiri nak pergi ambil barang, kelang kata habis, tuan-tuan, laris. Minyak lesung pun tak cukup. Jadi tuan-tuan, ni yang kata bagus. Sebab tu tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah, saya nak sebut pagi ni, kalau ikut laporan daripada Kementerian Perdagangan, daripada 543,000 PKS, tuan-tuan, milik Melayu tak sampai 30%. Tuan-tuan, kita nak naikkan angka tu, insya-Allah. Dah lah tak sampai 30%. Yang 30 tu, tuan-tuan, banyaknya terlibat dalam industri kecil je pun. Bukan kata sederhana. Tu bilangan PKS. Tu tak cerita lagi franchise. Daripada 6,050 lebih, tuan-tuan, Bumi Putra ni cuma 280 ya. Tu kalau pecah pada Bumi Putra. Kalau pecah kepada Islam, Melayu, lagi sikit, tuan-tuan. Tu tak cerita lagi bab hak transaksi tanah. Tu tak cerita lagi soal kejayaan dasar ekonomi baru tahun 71. Tu saya tak cerita lagi pasal kenyataan Profesor Ismail Hussein yang menyebutkan siapa dia yang pergi jahanamkan dasar ekonomi baru. Jadi tuan-tuan, banyak benda kita kena semak.
Dan sebab tu salah satunya tuan-tuan, buat langkahnya awal, tuan-tuan jayakanlah kempen Buy Muslim First, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar itu dahulu, insya-Allah kita jumpa subuh esok. Dan kita akan bincang, tuan-tuan yang mampu beli kitab, beli kitab tuan-tuan. Dan duit ada, jangan tak beli kitab. Dan sebab suatu masa nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah Allah kurniakan atas dunia tuan-tuan. Dan kitab kadang RM20 lebih rasa mahal. Tapi rokok tuan-tuan dia cucuh saja. Dan sehari kadang 60-70 tak rasa mahal tuan-tuan. Tu kata pelik. Tengok jihad, takut jihad nak lawan George Bush. Tapi mulut duk Bush, tengah duk cucuk rokok. Jadi tuan-tuan, kalau rokok mahal boleh beli, kitab pasal apa tak boleh beli. Rokok ni tuan-tuan bagi mudarat pada tubuh. Kitab yang kita mengaji ni tuan-tuan, mudah-mudahan jadi hujah antara kita bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, penyelamat untuk kita insya-Allah. Jadi marilah kita tawakuf dengan membacakan tasbih kifarah wa suratul As. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad.